Ananda, ayahanda telah merusakkan majlis malam ini. Ayahanda, kalau ayahanda mati, siapakah yang akan mewarisi semua harta? Mengapa Kanda terlalu biadab sekali bertanya soal ini di hadapan ayahanda? Itu bukan soal biadab, Abdul Wahab. Kekanda berdua Cuma ingin tahu saja. Kanda juga memang sama. Kanda berdua memang sama. Sejak dari tadi lagi Kanda berpakat-pakat. Demokrasi terpimpinlah, diktatorlah. Bukan adil kata. Sudah, jangan bergaduh. Berebut harta rupanya. Cerita 3 Abdul arahan Tan Sri P. Ramlee. Menarik ceritanya. Murid-murid kena tengok cerita tu. Ya. Fenomena ataupun kemelut seperti ini banyak berlaku dalam masyarakat kita. Dalam surat khabar, ya. Putus saudara, malah ada yang berbunuh. Kenapa agaknya perkara ini berlaku? Adakah dalam Islam cara penyelesaiannya? Okey. Baiklah, pada hari ini kita ingin belajar apa yang telah Islam gariskan pengurusan harta selepas kematian. Jadi murid-murid boleh merujuk kepada muka surat 137 dalam buku teks. Ya. Kita fokus pada kali ini wasiat dalam Islam. Baiklah murid-murid, objektif pembelajaran kita pada kali ini ialah menyatakan maksud dan hukum wasiat, menjelaskan syarat sah wasiat, menjelaskan cara pengurusan wasiat, menerangkan hikmah pensyariatan wasiat dalam Islam. Kita lihat dahulu isi kandungan yang pertama, iaitu maksud wasiat. Maksud wasiat ialah ikrar ataupun perjanjian, ya, yang dibuat oleh seseorang semasa hidup. Ialah kan, mana ada orang mati buat perjanjian? Okey, untuk apa? Ikrar untuk apa? Untuk mengagihkan harta selepas kematian menurut hukum syarak. Bukan menurut hukum adat ataupun budaya dan bukan juga menurut hawa nafsu, ya, menurut hukum syarak. Isi yang kedua, hukum wasiat. Hukum wasiat ialah sunat. Sunat, ya, bukan wajib. Sunat. Seterusnya, isi yang ketiga ialah dalil akli, iaitu dalil Al-Quran dan juga dalil hadis yang menunjukkan pensyariatan wasiat. Dalam surah Al-Baqarah ayat 180, Allah meminta kita untuk menulis wasiat ataupun membuat wasiat. Begitu juga dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Ya. Seseorang Muslim itu dia takkan tega, ya, takkan mampu ataupun dia takkan sanggup untuk tidur selama 2 hari berturut-turut, ya, sekiranya dia tidak menulis wasiat. Seterusnya, isi kandungan yang keempat ialah galakkan berwasiat. Islam menggalakkan umatnya agar berwasiat dengan memberikan ganjaran yang besar. Ya. Seseorang yang mati dalam keadaan berwasiat, matinya seolah-olah matinya berada di jalan Allah, matinya berada di dalam sunnah Rasulullah, malah matinya dalam keadaan takwa, iaitu mati syahid, dan matinya diampunkan, mendapat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, isi yang kelima ialah cara pengurusan wasiat. 1. Harta yang diwasiatkan hendaklah dikira sebaik sahaja kematian pewasiat. Ya. Apabila pewasiat meninggal dunia, barulah wasiatnya dikira. 2. Harta yang diwasiatkan tidak melebihi daripada 1/3 daripada keseluruhan harta. Tidak boleh mewasiatkan seluruh harta ataupun sebahagian harta. 1/2, ya, tak boleh. Yang dibolehkan hanya 1/3. Yang ketiga, dilaksanakan setelah dilangsaikan segala perbelanjaan pengurusan jenazah seperti van jenazah, kain kafan, pengkebumian dan juga hutang si mati perlu dilangsaikan terlebih dahulu.
Seterusnya, isi kandungan yang keenam ialah rukun wasiat. Rukun wasiat ada 4. Dalam gambar kita lihat seorang lelaki bersama isterinya berjumpa dengan pegawai amanah raya. Jadi, mereka ialah pewasiat. Rukun yang pertama, pewasiat. Kedua, menerima wasiat. Ketiga, harta yang diwasiatkan. Keempat, harta yang diwasiatkan mungkin seperti rumah, kereta, tanah. Dan yang keempat ialah sirah, iaitu ijab dan qabul. Isi yang ketujuh ialah syarat sah wasiat. Ustazah telah meringkaskan dalam bentuk infografik seperti ini. Syarat sah wasiat ialah berkaitan dengan keempat-empat rukun wasiat. Apakah syarat pewasiat, syarat penerima wasiat, syarat harta yang diwasiatkan dan syarat sirah iaitu ijab dan qabul. Mari kita lihat satu persatu. Syarat pewasiat ialah berakal, tidak sah orang yang tidak berakal ataupun gila. Yang kedua ialah baligh, tidak sah wasiat kanak-kanak. Dengan sukarela, tidak sah wasiat yang dipaksa. Dan merdeka, tidak sah pewasiat yang hamba. Penerima wasiat pula ialah yang pertama diketahui dengan jelas, sama ada individu ataupun organisasi. Kita kena tahu siapakah penerima wasiat tersebut. Kedua, masih hidup. Dan yang ketiga, ada kelayakan memiliki dan menguruskan harta. Contoh orang yang tidak layak memiliki dan menguruskan harta ialah janin. Tidak sah memberi wasiat kepada janin yang belum dilahirkan lagi. Seterusnya, syarat sah bagi harta yang diwasiatkan ialah harta yang bernilai. Tidak sah mewasiatkan sampah sarap ataupun barang-barang yang tidak bernilai. Boleh pindah milik. Harta yang boleh pindah milik ialah harta kita sendiri. Harta yang tidak ada penama tidak dapat dipindah milik. Seterusnya, harta yang harus, iaitu bukan yang haram. Harta curi adalah harta haram. Yang keempat ialah syarat sirah, iaitu lafaz ijab dan kabul boleh dilafazkan sama ada secara jelas seperti menggunakan perkataan wasiat ataupun secara kiasan. Kedua, penerimaan wasiat berlaku selepas kematian pewasiat. Seterusnya, isi kandungan yang ke-8 ialah pembahagian harta wasiat. Menurut jumhur ulama ataupun majoriti para ulama berpendapat bahawa kadar wasiat tidak boleh melebihi daripada 1/3 harta. Ini berdasarkan hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi murid-murid boleh merujuk buku teks untuk mengetahui maksud hadis ini. Isi kandungan yang ke-9 ialah hikmah pensyariatan wasiat. Yang pertama, mendapat ganjaran pahala yang berpanjangan walaupun selepas meninggal dunia. Kedua, menjamin kelangsungan operasi sesebuah organisasi melalui sumbangan dana wasiat. Ketiga, memanfaatkan harta bagi tujuan kebajikan masyarakat melalui wasiat. Keempat, menjaga kebajikan orang yang hampir dengan si mati seperti anak angkat atau keluarga wasiat yang tidak layak menerima harta pusaka. Murid-murid, Ustazah telah meringkaskan dalam bahasa biasa ataupun bahasa yang lebih mudah. Mendapat pahala sehingga kiamat, membantu organisasi yang menerima harta wasiat agar dapat terus beroperasi, harta dapat dimanfaatkan untuk kebajikan masyarakat. Orang yang terdekat dengan keluarga seperti anak angkat dapat dijaga kebajikannya. Baiklah murid-murid, mari kita lihat pula soalan contoh berformatkan SPM. Soalan untuk bidang fiqh seperti ini adalah pada soalan ketiga. 3A1. Islam mensyariatkan wasiat demi kesejahteraan hidup umat manusia.
1. Apakah maksud wasiat? 2. Jelaskan dua syarat bagi rukun tersebut. A. Pewasiat. B. Penerima wasiat. 3. Soalan 3 ialah soalan kebat. Berdasarkan keratan akhbar di atas, huraikan pandangan anda tentang isu tersebut. Murid-murid boleh menjawab. Ini adalah jawapan contoh. Pastikan anda telah menulis nombor soalan dengan jelas. Kemudian, cubalah biasakan menulis kenyataan soalan untuk memudahkan pihak pemeriksa menanda kertas soalan anda. 1. Maksud wasiat ialah ikrar yang dibuat semasa hidup untuk mengagihkan harta selepas kematian mengikut hukum syarak. 2. Syarat wasiat, tuliskan dalam bentuk poin seperti ini dengan jelas A dan B agar pemeriksa tidak keliru. Pandangan saya, soalan ketiga ialah soalan kebat. Sekurang-kurangnya anda menulis 4 ayat dalam rangkap, dalam perenggan. Harta peninggalan si mati akan menjadi rebutan jika tidak diurus dengan betul. Isi. Justru, Islam telah menggariskan panduan menguruskan harta selepas kematian, iaitu dengan cara berwasiat. Huraian. Kesannya, harta dapat diagihkan dengan cara yang betul dan tiada perbalahan antara adik-beradik yang berlaku. Huraian lengkap. Kesimpulannya, kita mestilah mengamalkan ajaran Islam dalam pengurusan harta agar hidup sejahtera. Kesimpulan. Alhamdulillah, demikian tadi serba ringkas pembelajaran tajuk wasiat dalam Islam. Semoga ada kebaikannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.